Hari ini kita akan belajar tentang asal-usul bahasa Melayu. Sukatan pelajaran. Dalam tajuk asal-usul bahasa Melayu, kita akan belajar tentang konsep Melayu iaitu termasuk definisi awal istilah Melayu, definisi dari segi etimologi, definisi berdasarkan bangsa. Seterusnya kita akan belajar tentang salah-sila bahasa Melayu, diikuti hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu termasuklah kawasan Asia Tengah dan kawasan Nusantara. Hasil pembelajaran. Dalam tajuk asal-usul bahasa Melayu, murid seharusnya dapat menjelaskan asal-usul bahasa Melayu, menerangkan konsep Melayu, mengelompokkan bahasa mengikut rumpun, keluarga atau subkeluarga dan menjelaskan hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu. Konsep Melayu. Konsep Melayu dapat difahami dengan meneliti 3 definisi asas Melayu iaitu definisi awal istilah Melayu, definisi Melayu dari segi etimologi dan definisi Melayu berdasarkan bangsa. Kita lihat dulu definisi awal istilah Melayu. Pada peringkat awal, istilah Melayu dikaitkan dengan konsep kerajaan. Perkara ini berdasarkan bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahawa perkataan Melayu hanya merujuk kerajaan atau kawasan dan bukan merujuk bangsa. Contohnya batu bersurat bertarikh 4 Masehi di Tong Yen Chau, Vietnam Selatan. Batu bersurat tersebut menggunakan beberapa perkataan Melayu contohnya yang, Saribu, Uran dan Tijo. Seterusnya, M. Ptolemy dalam buku Geographic Synthesis telah menggunakan istilah Melayu Kolong merujuk kepada satu tempat di utara pantai timur iaitu Tanjung Kuantang. Seterusnya, kitab Hindu Purba berjudul Purana telah menggunakan perkataan Malaya Dvipa yang merujuk kepada Pulau Sumatera. Dalam catatan pengembaraan Cina pada zaman dinasti Tang telah mencatatkan sebuah kerajaan Melayu telah mengirimkan utusan ke negara Cina untuk mempersembahkan hasil bumi kepada Raja Cina. Masih lagi berkaitan dengan definisi awal istilah Melayu. Dalam kesusasteraan Cina telah mencatatkan bahasa yang dituturkan oleh penduduk Nusantara ialah bahasa Kunlun yang merujuk kepada bahasa Melayu kuno. Yi Xing iaitu seorang rahib Buddha telah mencatatkan kata Melayu untuk merujuk kepada 2 buah kerajaan Melayu yang dilawatinya iaitu Kerajaan Melayu di Sungai Batan dan Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Akhir sekali iaitu patung gangsa di Pahang Rakor. Didapati bahawa pada bahagian belakang patung tercatat perkataan Malaya atau Melayu. Kita teruskan dengan definisi Melayu dari segi etimologi. Istilah Melayu juga dapat diteliti berdasarkan asal-usul perkataan dan makna yang didukung oleh perkataan tersebut. Contohnya, menurut Zubir Osman, perkataan Melayu berasal daripada perkataan Himalaya yang dipendekkan menjadi Malaya. Dalam bahasa Jawa kuno pula, perkataan Melayu bererti mengembara yang merujuk tindakan orang Melayu pindah dari Yunan ke Nusantara. Seterusnya, batu bersurat Bukit Gombak 1, Sumatera. Perkataan Melayu berasal daripada perkataan Malayapura yang bermaksud kota Melayu. Berdasarkan Van der Toot,
Perkataan Melayu bererti mengimbaran yang merujuk sikap orang Melayu yang bertukar agama daripada Hindu-Buddha kepada Islam. Dalam buku sejarah Melayu, perkataan Melayu adalah nama sebatan sungai yang deras alirannya, iaitu Sungai Melayu. Kita teruskan dengan definisi Melayu berdasarkan bangsa. Istilah Melayu untuk merujuk nama bangsa atau bahasa telah wujud setelah adanya Kerajaan Melaka yang kemudiannya berkembang sebagai sebuah kerajaan yang agung. Bermula pada abad ke-17, penggunaan istilah Melayu yang merujuk bangsa semakin meluas. Dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 153, Melayu merujuk kepada warga negara Malaysia yang lazimnya berbangsa Melayu, mengamalkan cara hidup Melayu dan beragama Islam. Seterusnya, Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama, bentuk tubuh badan yang hampir sama, berkulit sawo matan, berambut lurus dan mempunyai ketinggian yang sederhana. Salah sila bahasa Melayu. Dalam Raja Salasila Bahasa, faktor usia merupakan faktor utama yang digunakan oleh para pengkaji bahasa untuk menentukan perkembangan bahasa. Berdasarkan faktor usia ini, konsep usia pemerikatan bahasa dibahagikan kepada filum, rumpun dan keluarga bahasa. Filum merupakan kelompok bahasa Indo yang paling tua usianya, iaitu 5,000 tahun ke atas. Rumpun merupakan kelompok bahasa yang berusia antara 2,500 hingga 5,000 tahun. Seterusnya kita lihat keluarga, iaitu merupakan kelompok bahasa yang berusia kurang daripada 2,500 tahun. Keluarga bahasa ini dapat dipecah-pecahkan lagi kepada beberapa sub-keluarga. Didapati bahawa bahasa Austronesia berasal daripada filum bahasa Austrik. Selain bahasa Austronesia, filum Austris turut memecarkan rumpun bahasa Austroasia dan rumpun bahasa Cina Tibet. Rumpun bahasa Austronesia pula dibahagikan kepada dua, iaitu rumpun Austronesia Barat dan rumpun Austronesia Timur. Rumpun Austronesia Barat hanya melahirkan satu keluarga bahasa, iaitu keluarga bahasa Nusantara, manakala rumpun Austronesia Timur melahirkan 3 keluarga bahasa, iaitu keluarga bahasa Polinesia, Melanesia dan Mikronesia. Berikut merupakan sub-keluarga bahasa di Nusantara dan contoh bahasanya. Hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu.
terdapat dua hipotesis tentang tempat asal orang Melayu, iaitu kawasan Asia Tengah dan kawasan Nusantara. Kita lihat dulu kawasan Asia Tengah. Berdasarkan hipotesis ini, orang Melayu berasal dari selatan China. Kajian oleh Hendricken dan Van Hien Gelton mendapati bahawa bentuk kapak kuno di sungai Yangtze, Mekong dan Irrawaddy sama dengan kapak yang dijumpai di tanah Melayu. Melayu Proto merupakan penghijrah pertama, manakala Melayu Deutero merupakan penghijrah kedua. Kita teruskan dengan kawasan Nusantara. Dalam hipotesis ini, penghijrahan Melayu Deutero didakwa berlaku 1500 Masehi, sedangkan kajian arkeologi mendapati manusia moden telah wujud di Kepulauan Melayu sejak 3500 tahun yang silam. Dari segi warna kulit, bangsa Melayu berkulit coklat, tetapi bangsa Asia Tengah berkulit cerah. Dari segi kebudayaan pula, perkembangan kebudayaan orang Melayu dan Jawa sangat menonjol dan menyebarkan kebahagiaan lain di Nusantara. Masih kawasan Nusantara, didapati beliung batu digunakan oleh semua masyarakat primitif di seluruh dunia. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun Austronesia, tetapi bahasa Asia Tengah berasal daripada rumpun Cina Tibet. Dari segi geografi, perpindahan bahasa Melayu bukan berlaku melalui gelombang perhijrahan, tetapi melalui perpecahan daratan sebagai akibat pencairan glasier. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi.